Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru wa nusli wa nukabbir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini saya diminta untuk menyambung bacaan kitab dengan kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Kitab yang disusun sendiri oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali atau dikenali dengan Imam Ghazali, tapi telah dialih bahasa oleh Syekh Muhammad Fahmi bin Zamzam, insyaAllah rahmatullah ta'ala. Dan sebelum saya baca kitab ni, saya kenal diri saya lah. Ada orang tanya, mari daripada mana ni? Walaupun bahagia imam kita dah perkenalkan, saya nama yang diberi Saiful Aziz bin Abdul Manaf, yang bertugas sebagai ditanggungjawab amanah ke atas badan punya tubuh, iaitu menjaga masjid, senang sebut, jaga masjid dan surau bagi negeri Perak. Dan pengalaman sebelum ni pernah pun pegawai takbir agama di daerah Kuala, tapi tak sempat lama, setahun 7 bulan sahaja. Lepas tu dipindah kembali ke Ipoh dan dah berkeluarga, isteri seorang, anak 4. Haji jangan tukar dia. Yang kata bini 4 anak seorang lah, mati teman. Asal orang selama Perak. Yang bunyi tu kadang-kadang ayat tu bunyi utara sikit. Bunyi utara sikit sebab belajar dulu sekolah menengahnya di Madrasah Manabilul Ulum atau dikenali dengan Pondok Penanti Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Lepas tu melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Aceh Indonesia dan mengambil bidang syariah dan sambung peringkat ijazah, peringkat sarjana atau mungkin dengan master lah di UKM. Okeylah, kita bolehlah mulakan slow-slow insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, fasal yang keempat ke 11, adab-adab mengerjakan sembahyang. Bila kita sebut adab, Imam Ghazali kata laisal jamal jamanul ilmu, laisal jamal ilmu wal adabu. Bukannya cantik itu. Laisal jamanul badani wal jasadu. Innal jamalul ilmu wal adabu. Imam Ghazali kata bukan nama cantik itu daripada paras rupa dan bentuk badan, tapi yang nama cantik itu ialah dari segi keilmuan dan juga segi adab-adab. Maka Imam Ghazali ini bukan ulama fiqh saja, dia juga ulama tasawuf, dia juga ulama akhlak, disebutlah, kita senang kita sebut. Maka yang kita baca ni ialah Bidayatul Hidayah ni lebih kepada tasawuf, akhlak yang patut ada dalam diri manusia yang bagaimana, itu yang kita nak tengok. Dan dia sebut di sini adab yang ke-11 ni, adab mengerjakan sembahyang. Apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan, pakaian dan tempatmu, dan engkau telah suci daripada hadas, dan telah engkau menutup aurat dari lutut sampai ke pusat bagi lelaki, dan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan. Dia kata bila dah suci, memang Tuhan suruh kita suci. Adab kita nak jumpa dengan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin
wa yuhibbu mutatahhirin. Adab kita dengan Allah, nak jumpa dengan Allah mesti suci dua-dua. Dari sini dari segi zahirnya suci, dari segi najis pada badan. Dari segi pakaian kita pakai. Tempat kita nak sujud. Dan dari segi kita ambil air sembahyang dengan sempurna. Yang kata air sembahyang dengan sempurna ni mengikut segala rukun-rukunnya dan juga dari segi sunat-sunatnya. Merangkumi itu nama yang lengkap. Kalau sekadar rukun tapi tak masuk yang sunat, nama tak lengkap. Nama tak lengkap lagi, tak sempurna lagi. Dah kita tutup pakai pakaian aurat untuk menutup aurat. Aurat ni sebenarnya istilah aurat ni bahasa Arabnya aurat. Bahasa Melayunya keaiban. Kalau buka tu nampak huduk sangatlah. Kalau buka tu aib. Aib ni maknanya benda yang tak baik. Atau kata lain, orang yang buka ni orang jahat. Istilahnya senang cakap. Aurat tu kena tutup. Bila dah sempurna yang ni, dah segi taharah pun cantik, semua cukup, segi nazafah pun cantik, bersih, dari segala-galanya, maka musannif kata apa? Maka hendaklah engkau dah semua dah selesai dah dari segi ambil semayang kita cantik. Nak semayang khusyuk menghadap Allah ni dia bermula daripada yang awal dulu, yang 3 tu. Semayang kita ambil orang kata dia ustaz nak khusyuk, nak semayang ada zuhur, nak semayang rasa ada nikmat macam mana ustaz. Dia bermula daripada awal. Sebab tu dalam kitab fiqh, mana-mana kitab fiqh 4 mazhab termasuklah mazhab Zahiri yang tak famous itu, itu pun bab awal dalam kitab fiqh dia pun semua akan sebut bab taharah dulu. Tak ada yang awal dulu bab solat, tak ada kata bab zakah, bab haji, bab zina, tak ada. Semua bab taharah dulu. Maka kita nak amalan kita tu jadi baik, jadi khusyuk, nak ngadap dengan Allah tu bersih dulu. Apatah lagi yang dalam lah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat dan menyucikan diri, membersihkan dalaman dan luaran. Dah semua hak tu dah sempurna, maka hendaklah hendaklah kita menghadap dalam keadaan berdiri dan merenggangkan sedikit antara dua kaki. Kita menghadap mari duduk elok-elok, duduk atas sejadah elok-elok. Kan? Itu imam kena jemput. Kan? Tu imam kena jemput. Tok Bilal tak kena jemput. Kalau qamat. Tok Bilal jangan kelang kelibut pula. Saw. Hang kamat dah lah. Dia panggil bang. Hang kamat tu mana hang panggil lah tu. Hak nak kau betul tu imam sebelum dia angkat takbir. Dan kita pun bersedia. Dan cara berdiri kita dalam kitab-kitab fiqh eloknya ialah sejengkai kaki. Sejengkai. Ditonton jangan duduk sukat pula. Nak diri bongkok sukat pula jenuh lah. Agak-agak. Dan orang perempuan dia bukannya rapat. Kalau setengah orang perempuan rapat. Rapat atas besar. Terbalik tu. Tak seimbang. Agak-agak. Jangan kangkat. Luas lebih pada orang lelaki. Dia nak beza je antara pelaksanaan solat orang perempuan dengan solat orang lelaki. Orang lelaki jangan sampai ambil hak orang. Mentang-mentang duduk renggang. Dia kangkang. Dia nalor. Kan? Tak maulah pula. Adabnya, kalau adab dalam kitab fiqh sebut, yang kitab fiqh dengan lebih pada eloknya sejengkai antara ibu kaki ke ibu kaki.
Itulah Ustaz, kami dah jenis biasa dah Ustaz. Semua jenis terbuka dah Ustaz. Kan? Nak bagi rapat tak boleh dah. Kacau dia kata. Jadi belaga dah. Payah. Sebaik-baiknya dia kata berdiri dengan cara yang boleh berdiri. Yang tak boleh berdiri, lain cerita lah. Yang tak boleh berdiri, lain cerita lah benda tersebut kan. Bolehlah dengan cara duduk, bolehlah dengan cara berbaring. Bersilau, duduk. Cara duduk. Itu Ustaz, kita tak duduk, kita duduk atas kerusi. Boleh tak? Boleh juga. Kan? Sebab dulu tak ada kerusi, dia kata duduk lah. Sekarang dah ada kerusi. Duduk atas kerusi dulu. Cuma ada setengah-setengah Ustaz tu kata kalau boleh berdiri. Kalau boleh, memang kena berdiri dulu kan. Angkat atas kebir tu berdiri elok. Lepas tu dah baca Fatihah. Cukup dah. Kalau memang dah tak boleh berdiri lama dah, dia hilang sampai tak boleh nak kosong, langsung duduk jaga pinggang dia sampai hilang kekosokan dia boleh duduk lah. Ataupun takut risau, takut dia jatuh, dia boleh duduk balik lah. Selagi dia boleh berdiri. Bila tak boleh nak berdiri dah, nak rokok, baru dia duduk, dia rokok. Setengah tu kata Ustaz, kalau dia rokok tak boleh, sujud boleh. Dia terus sujud. Sujud dia boleh. Terus sujud. Nanti nak sujud, dia nak bangkit, duduk antara sujud, duduk atas kursi, sujud balik. Kalau boleh. Kalau tak boleh buat sampai tertungging, tak payahlah. Duduk atas kursi tu je lah. Ada setengah Ustaz kata tak boleh selagi ada boleh berdiri, gantunglah dengan kat tali. Dia penuh tali jawab masjid kita. Tak tahap tu Islam bagi susah. Saya teringat lagi arwah tuan guru saya, arwah tuan guru Haji Abdul Muttalib, menantu kepada Syekh Osman Jalaluddin, pengasas kepada pondok Pelanti saya mengaji. Waktu saya pergi mengajar di pondok tu, saya sempat dengan dia setahun setengah dan habis satu kitab dia. Itu pun kitab kecil, Risalah Tauhid mengaji kat dia. Lain saya jadi khadam. Saya jadi khadam 4-5 bulan dengan dia. Khadam ni biasalah tuan-tuan. Urut badan, ambil kasut, ambil tungkai, bawa kitab, itu khadam. Khadam tu guru dia panggil. Tapi 2 orang. Seorang lagi budak batu lapat, batu semen, terung. Dia semayang sandar kat tiang. Sandar. Dia sandar. Dia selarat lagi dia boleh tahan. Tu tak apa lagi lah. Dia sandar. Tapi tiang tu tiang khas untuk dia. Orang lain tu, siapa orang ni duduk? Dia sandar situ. Lepas tu dia nak sujud. Dia nak rokok. Dia pegang ke tiang tu. Tu dia bangkit. Dia nak sujud, dia turun sujud. Lepas tu dia nak duduk tahiyat. Nak duduk tahiyat awal tak boleh. Nak terus sujud boleh, dia duduk bersila. Lepas tu dia sujud, dia duduk bersila. Lepas tu dia tak bangkit lah. Terus duduk. Dia tak duduk atas kursi. Dia memang duduk bersila terus. Tak apalah. Itu bagi yang tak mampu. Mana berdiri dengan kiam. Berdiri dengan betul. Berdiri dengan betul ni makna berdiri dengan betul ialah sama tulang belakang. Itu nama berdiri yang betul. Itu nama diri yang betul. Itu Ustaz, kami dah bongkok dah Ustaz. Dan keturunan kami semua jadi bongkok sabut. Macam mana? Tak payah dah, janganlah betul pun. Jumpa doktor fikir perak nak betul. Tidak dah. Okay, dia kata merenggangkan kaki dan berdiri dengan tegak. Kemudian baca olehmu surah An-Nas sampai akhirnya. Dan tu elok, tu semua cukup. Kita baca surah An-Nas. Ataupun Qul a'udzu birabbin nas. Untuk menghilangkan gangguan. Dia sebut sini apa? Kita baca lagi. Tujuan untuk apa? Surah An-Nas sampai akhirnya. Engkau baca surah tersebut dengan niat untuk membentangi dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Tujuan kita baca tu, Bismillahirrahmanirrahim.
Kita baca tu niat hati untuk elak daripada syaitan. Sebab syaitan ni kita tahu lah, dia merupakan musuh kepada manusia. Tak dapat tidak dah. Ya. Allah pun bagi tahu dah kan. Inna syaitana lakum uduwah fattakhizuh. Kan? Allah dah sebut dah, sesungguhnya syaitan itu musuh. Maka kamu kena jadikan dia musuh. Sebab lawan syaitan kena macam tu. Sebab syaitan ni kan senjata dia banyak. Dia mari kat kita tu macam-macam. Dan tuan-tuan mari kita mari. Kita jangan mari sembahyang lah tuan-tuan. Kata aku lawan. Aku lawan. Dalam kitab ni pun dia sebut nak lawan macam mana. Kalau kita baca banyak kita Imam Ghazali macam tu. Ataupun baca dalam kitab Abdul Samad Falabani sama juga. Dia juga ulama tasawuf, kan? Abdul Samad Falabani mengarang dia hurai daripada kitab min Bidayatul Hidayah kepada kitab Salikin. Abdul Samad Falabani yang mati di petani, orang Indonesia. Tapi kerana semangat dia untuk mempertahankan sahabat dia, Abdullah Astagfirullahalazim. Tuan guru kita Abdullah Abdul Rahman Fatani, kerana diserang oleh tentera Siam waktu itu. Dia dapat khabaran bahawa sahabatnya pondok telah dia nak diserang, maka dia datang dengan 7 orang anak murid dia daripada Indonesia ke petani, ke 4 wilayah Islam di petani, dan dia minta kepada Abdullah Abdul Rahman Fatani balik ke Mekah. Kamu pergi Mekah. Yang tu kubur dia ada di bersebelahan dengan Masjid Ibn Abbas, kan? Yang kita pergi ke Taif, kita akan pergi Masjid Ibn Abbas. Dan kubur Abdullah Abdul Rahman Fatani ada di sana. Dia beri iktirafan. Dia meninggal dan diberi iktirafan di kebumi sebelah dengan Ibn Abbas. Tak apa lah yang tu. Okay, dalam dia syaitan dia ada 6 senjata. Dia kata jangan buat. Dia tuan-tuan dia mari. Perempuan nama, jangan marilah. Saya ngaji ya. Tuan-tuan kata, ini arahan. Ini perintah. Kita mari. Dah, kita marilah. Mari semayang. Mari semayang. Semayang buat bagi tak elok. Janji semayang lah. Baca ke sana. Janji cukup rukun lah. Kan? Baca lah kadar rukuk lah, kadar sujud lah, kadar duduk tayar akhir lah, kadar baca tayar akhir Nabi Salam gitu. Kita kata aku nak buat Allah itu cantik, aku nak buat benda yang cantik, aku nak persembah depan Allah. Dia main senjata hak nombor 3, buat cantik tak. Baca bagi kuat sikit, pokok bagi lawa-lawa, orang tengok memang orang mengaji. Nak bagi orang kata orang hebat. Dia kata aku nak bersembah kepada orang, aku nak bersembah kepada Allah. Tak ada guna pun aku nak bersembah kepada orang. Tak ada nilai amalan aku ini di akhirat esok kalau aku bersembah kepada manusia. Aku buat kerana Allah. Kita lawan dia, kita bercakap. Kita mengajar diri kita. Ataupun dalam istilah psikologi disebut kita memprogramkan kita. Ataupun istilah IRBT kan, emosi, tingkah laku, dan juga IRBT, program di otak, program di hati, program di tingkah laku, IRBT. Aku buat ni kerana Allah, tak ada lain dah. Aku buat elok-elok, itu dipanggil. Kan? Aku nak buat tunjuk Allah. Dia main senjata nombor 3. Dia main senjata nombor 3. Nombor 4. Main senjata nombor 4, dia kata, buat. Dia lupa tu.
lupa je. Apa saya lupa satu kan, tuan-tuan lupa lagi banyak. Dia meh pasal langkah-langkah tak apalah. Dia meh senjata hak nombor 4 tu dia kata buat buat elok hang. Ish, orang lain tak boleh buat. Dia bagi kita ta'ajub, heran. Dia bagi kita ta'ajub. Aku buat tengok punya lawa. Aku buat nampak hebat. Kita rasa macam mana aku ni tua-tua umur 60 pun boleh mari ni. Orang lain tak boleh mari ni. Kita rasa kita ni jadi heran. Heran diri aku. Ta'ajub dia panggil. Kata aku nak heran apa, memang tua muda kan lagi orang tak ditarik, memang diperintah aku buat dengan cara elok, buat awal waktu, buat dengan cara yang betul semua cukup. Dia main senjata yang terakhir. Yang terakhir dia kata hang buat elok-elok, tak apa. Hang buat awal waktu, hang buat elok-elok bukan kerana orang, hang buat bukan nak heran diri. Semua orang boleh lawan. Tak apa. Manusia harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Tak apa. Esok dia berbubuh kat pintu tu babu Zakaria. Macam babu Salam juga. Macam babu Abu Bakar juga buka pintu. Dia perkenal jasa. Dia jadi di setan dia mari sampai tahap tu dia nak mari. Sebab setan ni dia punya perangai macam anjing. Dia bukan nak dia macam kambing. Dan panggil kambing macam mana? Kita pagar depan dia masuk ke belakang. Pagar belakang dia masuk ke tepi. Pagar ke tepi masuk ke belakang. Kiri pula. Dan pagar semua dia lompat pagar. Itu setan. Kita payah. Maka Allah ajar kita. Allah ajar kita sebelum kita nak buat apa-apa, dia kata kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa dah okey dan sebagainya, kita kena Allah. Para ulama ajar kita ayat yang Allah turun dengan jangan lupa. Bila nak sebelum nak angkat takbir berdiri tegak elok dah, kita auzubillahi minasyaitanir rajim. Minta berlindung, aku berlindung kepada aku berlindung kepada Tuhan manusia. Berlindung denganmu, kamu sebagai Tuhan aku. Aku berlindung denganmu, minta padamu ya Allah. Iaitu Malikin Nas, raja, ketua kepada manusia semua. Sembahan manusia daripada iaitu tempat persembahan, tempat kita menyembah semua manusia. Bukan kata orang beriman, semua tempat kita nak minta. Maliki yaumiddin, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan syaitan. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lah. Maka baca ayat. Ni mari belagak Aisyah. Allah. Itulah tak ada nak habis Allah apa tak ada teringat dah. Dia kata ada kambing. Kan? Kan kata makan saja mesti ada bungkus. Kan? Dia teringat kambing dah. Tak lah. Cik Imam kita hubung kata ada itu kambing. Saya pun tak tahu. Kawan-kawan kata sedap lah malam ni. Wallahualam. Rezeki kita mari insya-Allah. Niat macam tu, niat di hati untuk berlindung. Dia kalau baca saja tak ada niat, tak mau. Niat kalau sekadar baca, dia tak tahu tujuan ke mana, tak mau juga. Walaupun dapat pahala, tapi kita nak taukid, nak kuat lagi, biar serta dengan niat. Apa sahaja pun. Maknanya kita mari duduk diri tu. Kita dah berstandby, aku mari duduk ni adalah untuk berdepan dengan Allah. Bukan sekadar nak berdiri je. Nak berdepan dengan Allah. Hak tu yang bila tuan-tuan boleh tengok. Orang hak betul-betul atau kita sendiri bila kita berdiri. Saya tak puas. Tak maaf memang. Bila kita berdiri. Bila betul-betul orang nak berdiri betul.
Dia akan prepare. Dia akan prepare tempat duduk dia. Ni kita mari-mari. Tak tengok dah dia duduk dia macam mana ke apa. Kan? Itu nak. Dah kita dah prepare macam ni semua cukup dah. Kita tunggu imam. Imam pun dengan istighfar dan kita pun baca. Niat di hati kena elak daripada gangguan syaitan. Ini dalam hati kita. Itu kita nak. Itu yang dia ajar. Di sini ada. Kemudian hadirkan hatimu dan kosong jiwamu daripada sebarang was-was dan hendaklah engkau fikirkan bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan engkau bermunajat dengannya. Bila kita duduk depan tu, kita kena tajarrud dipanggil dengan istilah ilmu tasawuf. Kosong hati. Jangan mas'ul dengan benda dunia. Tajarrud ni ialah kosongkan hati kita. Begitu juga dia kata. Bila kita berdiri itu, kita dah baca Qul A'udzubillah, surah An-Nas, Qul A'udzubillah. Lepas tu tak ada lah dalam hati kita apa lah. Tak ada lah fikir buah durian ke, fikir buah sawit ke, fikir buah anak ke, fikir buah apa tak ada lah. Kosong. Tak ada dah cerita bahawa hubbud dunia hilang. Waktu itu. Yang ada sekarang, aku menghadap Allah. Okay? Dia kata. Dah kita kosong semua tersebut, maka hendaklah engkau mula. Dia kalau dalam buku bahasa Arab ke, kalau sebut maka tu, mana dia beri jawapan. Dah siap semua, maka hendaklah engkau mula sekiranya engkau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai dan dada yang penuh berserabut. Mana tadi? Maka hendaklah engkau malu. Maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya Allah dengan hati yang lalai dan dada yang penuh berserabut dengan was-was dunia, bisikan syahwat dan hawa nafsu. Maka dia kata kena buang malu lah. Dia kata kadang kita dah berstandby dah nak berdiri elok, dah kita bersuci, kita hadir berdiri elok, kita baca Qul A'udzubillah, tiba-tiba duk serabut lagi. Jadi tak berapa nak bagus lah. Tak berapa nak bagus lah kita duk fikir benda-benda lain waktu tu. Mengendak dengan Allah, tetap kita fikir benda lain. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala mengetahui rahsiamu dan melihat ke dalam hatimu, dan ia hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk dan penuh rendah diri. Khusyuk dan tawadhu. Inna Allah a'lam, Allah Maha mengetahui apa yang ada. Kita khusyuk tak khusyuk Tuhan tahu. Itulah Imam Ghazali dalam kitab yang lain dia sebut nilai sembahyang tu memang banyak, terutama dalam sembahyang Jumaat ada 27 darjat. 27 darjat ni pun payah untuk masih macam-macam huraian daripada kalangan ulama. Kata 27 pahala, ada diberi 27 kelebihan pada orang tu. Mana banyaklah. Nilainya banyak. Tak boleh diukur. Pahala 27, darjat 27, kesenangan 27, kebahagiaan 27. Itu yang disebut. Disebut 27 darjat. Dalam kalau ikut dalam hadis 27 darjat. Darjat itu macam-macam diurainya oleh kalangan ulama. Tapi yang dinilai waktu khusyuk yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kita nak cari tu. Hak tu nak cari tu. Yang tu dia nak cari tu. Sebab tu syaitan waktu kita semayang, waktu dia mari tu kita cepat-cepat kena lari. Tak boleh layan. Tak boleh nak layan. Sebab syaitan ni umpama macam anjing. Anjing ni kalau dia salak sekali, kita balas tak? Kalau kita tak balas, dia senyap tak? Dia salak lagi ni. Itu annoying. Lama-lama dia senyap gitu. Tapi kalau dia salak, kita salak, dia kan? Kita dia dia hambat tu. Sama dengan syaitan. Dia masuk mari. Kita layan lah tu. Kita layan. Siap. Sampai ke habis hancur semayang kita. Sampai ada bagi salam. Duk zikir pun. Sebab awal tadi duk tanya harga sawit naik. Satu tak dapat. Tukar tayar. Dia nampak macam-macam dah. Tukar tayar lah besar rumah lah. Mereka kata boleh dah seberang nak merentah negeri. Kita tengok cucu. Dia mari macam-macam. Habis. Dia jadi. Bila kita layan benda tersebut. Bila kita layan benda tersebut. Jadi hilang. Sebab tu kita dalam sebenarnya kita ada takbir intikhalat selalu. Selain daripada perisyaratan untuk memisahkan rukun-rukun antara satu rukun ke satu rukun, tapi Allah nak peringatkan macam mana seperti mana kamu takbiratul ihram. Allahu akbar. Waktu tu Allah yang utamanya. Malah sebab setiap kali untuk hilang. Sebab syaitan duk mari selalu. Okey? Tapi kalau tuan-tuan duk bunyi, duk teringat yang lain lagi, tak tahulah, saya tengok bunyi tu imam baca tadi pun, kata nak ingat kalau indah dah, dengan kuatnya, dengan sedapnya, kan? Kata Imam Mekah ni. Okey? Kita jangan khusyuk. Maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya, dan jikalau engkau belum mampu berbuat demikian, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahawa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu, iaitu dengan sifat ihsan. Bila Jibril datang menghadap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah memberi kuliah, Jibril datang, akhbarani ma huwa Islam. Rasulullah jawab. Allah tanya lagi, habis jawab. Rasul kata benar. Jibril kata betul. Jibril tanya lagi. Para malaikat tak tahu siapa dia yang tanya ni. Itu awal Islam. Masih awal lagi. Dan para sahabat tak berhenti nak bertanya lagi. Maka Allah utuskan Jibril yang merupai sebagai seorang lelaki. Kan dengan hadis tu, Jibril datang tiba-tiba masuk, terus duduk depan Rasulullah, berlaga lutut hingga Sayyidina Ali nak bangkit. Rasulullah kata duduk dengan duduk bangkit. Marahlah sahabat, pandai-pandai mari duduk dengan Rasulullah macam ni. Orang ajar sikit ni. Dan kan itu Jibril sahabat akrab, paling akrab dengan Rasulullah. Orang akrab macam tu lah. Kan, orang akrab. Rasulullah Jibril tanya lah, khabarkan cerita kepada aku apa itu Islam. Rasulullah cerita lagi. Jibril tanya lagi, apa itu iman. Rasulullah pun jawab, aku iman. Yang ketiganya, akhbarani ma huwa ihsan. Apa itu ihsan? Kan? Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam yakun fa innahu yarak. Yang nama ihsan itu ialah kamu beribadat kepada Allah seumpama kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Segala perbuatan kamu. Itu nama ihsan. Kalau tak ada sifat ihsan ni, problem kita. Kita sembahyang macam tu. Olah-olahnya kita melihat Allah. Macam kita pergi Mekah lah, Kan? Duduk depan Kaabah. Dia khusyuk lain kan? Dia jadi khusyuk lain. Khusyuk lain.
Walaupun tak tengok Kaabah, tengok tempat sujud, tapi dia rasa macam Tuhan duduk di depan. Nak kena berhenti lah. Saya pun tak boleh sebab SOP saya buat. SOP-nya kalau bunyi azan kena berhenti. Kan saya nak langgar. Saya tukang tulis je orang lain yang setuju. Okey, kita lihat. Apabila hatimu masih belum mahu hadir dan anggotamu masih belum tenang, kalau duk rasa macam tu juga, maka ini adalah dari sebab kurangnya makrifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhan. Kalau kita tak mari juga, benda hak macam tu nak duduk bahawa kita sembahyang Allah, kita menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana segi ketauhidan kepada Allah kita kuat. Kena ngaji ilmu tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah. Itu penting. Mengenal Allah. Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha cukup. Yang sifat 20 tu lah. Sini pun ada kot. Sini pun ada lah. Itu Ustaz, kami baru tak ingat Ustaz. Tak ingat tak apa. Haji kita Aisyah. Saya dah pernah hafal pula. Balik malam wujud kita bakar Zainab, Rokiah. Sebut nama cucu lah. Lopat juga lah. Tapi orang tanya, sifat Tuhan berapa? Tahu 20. Hak wajib kena tahu. Apa dia? Ish tak ingat. Mukhalafatuhu lil hawadis. Itu sifat Tuhan. Dia okey lah bagi Tuhan. Bagi tuan-tuan dia okey lah. Boleh lah tu. Kena hafal. Dan semua ustaz tu suruh hak yang orang lama-lama ni hafal. Nama bini pun lupa. Tunggu nikah lain pula baru ingat. Kalau bini baru lah, bini mati. Ingat bini baru pula. Baru ada kaedah juga belajar ilmu Fardhu-Ain ni bagi orang awam. Baru saya nanya. Saya teringat balik tuku dulu ngajar. Dia tak ngajar di kampung ni. Dia tak ngajar yang tinggi-tinggi sangat. Tu kita tengok orang dulu mengajar fiqh, bab solat, bab puasa, bab taharah. Lepas tu bab tauhid. Lepas tu bab tasawuf. Tapi lah ni jawapalah dah peredaran. Tapi benda tu kena ada lah. Itu kena utama lah. Itu kena utama lah di mana-mana masjid pun. Kalau dia terlalu kalau saya tengok ada setengah masjid lebih kepada ilmu. Kadang banyak jugalah. Tafsir pun banyak, hadis pun banyak. Tengok fiqh sikit sangat. Akidah langsung tak ada. Ngaji kecil-kecil dah lah, tak payah besar-besar. Imam kata kita kecil-kecil. Kata kita ni okey lah kecil lah. Kita ni kecil. Jadi kalau saya baca tu, itu tuan-tuan aku tadi. Tak solok pula. Kalau ngaji pondok, ya baca berat. Tak ada urai-urai lah. Okey. Manakala kita kena belajar, kena tengok di segi makrifat terhadap kebesaran Allah, keagungan Tuhan. Cuba engkau bayangkan jika ada orang yang saleh dari keluargamu yang sedang memperhatikan dan meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk kepadanya dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya. Oleh itu kembalilah engkau menasihati dirimu dan katakan padanya. Dia kata bayang kalau kita sembahyang orang tengok kita. Pak mentua tengok, mak mentua tengok. Oi. Baru mula kahwin. Surah Baqarah dia tibanya. Boleh tengok. Oi, tengok menantu. Waqiah. Tak pening. Kan? Surah Al-Mulk. Baca ni. Tak elok tak kira lah. Sebab ada orang tengok. Waktu tu ada orang tengok. Elok tak kira. Maka kita kena pujuk. Ni kita yang mustalih ajar. Kita boleh tengok. Jadi kita nak pujuk hati kita. Kita nak programkan diri kita. Okay? Dia kata sini, wahai nafsuku. Wahai nafsuku,
Tidakkah engkau merasa malu kepada Allah Ta'ala Tuhanmu yang menciptakanmu? Pujuk hati. Betapa engkau boleh malu di hadapan manusia yang lemah ini. Dan dia hanyalah salah satu daripada hamba Tuhanmu. Nak malu apa ke manusia? Dia bukan makhluk Allah. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan anggotamu menjadi tenang dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya. Oh, dan dia manusia biasa, elok apa? Kan kerana dia. Apa? Itu dia punya maksud. Sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi apa-apa kemudaratan atau kemanfaatan kepadamu. Dia tak memberi berkah langsung. Dia tak boleh beri ketenangan kepada kamu. Dia tak boleh memberi kebahagiaan kepada kamu. Dia tak boleh beri kelapangan kepada kita. Tanda-tanda orang yang sembahyangnya, ibadahnya settle, habis dia sembahyang, dia rasa lega hati dia. Lapang dada. Di antaranya ialah rasa lega lah sembahyang syok lah. Tapi kalau haji sembahyang syok lambat, rasa serabut lah. Serabut lah. Itu maknanya tanda ibadah kita diterima. Dan kita sendiri boleh rasa, oh mana Ustaz selama ni ibadah saya diterima semua. Kita doa Tuhan terima. Ya Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana. Kita minta Tuhan terima doa tersebut. Tapi dada kita, hati kita dengan sembahyang dengan Allah, rasa lapang. Tapi dia rasa tak apa lapang lagi. Itu maknanya sembahyang kita ada something. Okey? Itu yang Allah, manusia tak memberi bekas. Sebab apa kita nak tunjukkan dia? Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala Tuhanmu yang mengetahui segala rahsia. Dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Malulah sama. Mana hal lebih mulia? Siapa buat kamu? Siapa beri nyawa pada kamu? Siapa beri rezeki pada kamu? Siapa beri kesihatan pada kamu? Siapa memberi zuriat kepada kamu? Siapa memberi rumah tangga pada kamu? Itu kamu nak buat kerana orang buat apa? Itu dia udahnya. Maka alangkah besarnya kezalimanmu dan alangkah bersangatannya jahilmu dan alangkah besarnya pemusahanmu terhadap dirimu sendiri. Istilahnya bodoh, bengong, istilah macam tu hang zalim dia sendiri, hang memperbodohkan diri kamu sendiri. Sia-sia, hang buat tak ada apa-apa. Itu dia nak pujuk, cara kita nak pujuk diri kita agar kita menjadi orang yang sembahyang berhadap dengan Allah betul-betul sebelum kita angkat takbir. Bukan kerana orang. Bukan kerana orang. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara seperti ini. Barangkali pada satu masa nanti ia akan khusyuk juga. Wallahualam. Kita berhenti situlah. Dia kalau mati lambat lagi, pakat jadi muka jam lah kalau payah juga. Kan kata tuan-tuan, tukang ustaz pun jadi muka jam, duk tengok jam takut lama sangat. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ahdina bil iman wa amsina bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna jannata minal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.